cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana. Tenanglah engkau di sana. Assalamualaikum. Anda bersama saya, Edi, akan menemani malam anda dengan kisah-kisah seram. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Kamar Zailan dan penonton kisah seram yang support channel ini. Jika anda mempunyai pengalaman seram, anda boleh kongsikan melalui WhatsApp di 01125889860 dan melalui Instagram kisah_seram_123. Saya akan mulakan kisah pertama pada malam ini. Ingat, kisah seram hanyalah sekadar perkongsian dan hiburan semata-mata. Jangan terlalu taksub. Selamat mendengar kisah seram. Kisah pertama saya nak kongsi pada malam ini datang daripada Alif yang tinggal di Perak. Cerita Alif ni berkaitan dengan bunian. Di sini saya bacakan kisah sebelum Alif bertemu dengan bunian. Kata Alif, saya ada keturunan Saka dan saya tidak tahu kenapa saya dipilih, sedangkan saya anak bongsu. Kisah ini berlaku selepas atuk saya meninggal. Jadi, selepas atuk saya meninggal, Saka tu selalu ganggu hidup saya. Kata Alif, Saka tu boleh jelma rupa orang yang lawa, orang yang cantik. Waktu pertama kali Saka tu datang hampiri saya memang takut. Hari-hari dia datang menghampiri saya. Bila dia marah, dia akan tunjuk wajahnya yang buruk. Saka ni biasanya datang pada jam 8 malam ke atas. Ada satu hari, saya masuk ke dalam bilik atuk saya. Semasa dalam bilik atuk saya nampak Saka tu datang menghampiri saya. Saya bagi tahu dia, "Jangan ganggu aku." Kemudian dia cakar badan saya. Saya lari dari bilik atuk saya. Pada malam itu, saya dirasuk. Saya tidak tahu apa yang jadi. Sedar-sedar, saya terbaring di tepi kubur atuk saya. Saya tengok jam tangan saya. Jarum jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Pada waktu yang sama, Saka tu datang betul-betul depan saya. Saka tu bagi tahu saya, "Atuk kau suruh aku jaga kau." Diringkaskan cerita, pada malam itu ada seorang ustaz datang ke rumah saya. Bagi tahu saya yang Saka tu dah suka kepada saya. Saka tu dah minat saya. Ustaz tu cuba sedaya upaya untuk pisahkan saya dengan Saka itu.
sehinggakan saya muntah darah. Selebihnya saya tidak mau cerita. Saya terus sambung kisah tentang Alif bertemu dengan Bunian. Kata Alif, setelah beberapa tahun selepas Saka itu ganggu saya, ada satu hari itu saya ikut ayah saya pergi masuk hutan. Niat nak tangkap ayam hutan. Saya dan ayah pergi ke hutan, menaiki motosikal. Sampai di pinggir hutan, turun daripada motosikal, masuk ke dalam hutan. Ayah saya lupa untuk mengambil parang. Jadi, ayah suruh saya mengambil parang dekat motosikal. Saya jalan. Langkah demi langkah, saya perasan bahawa saya berada di tempat lain. Tempat tu memang sunyi. Saya cuba cari jalan untuk keluar dari tempat itu. Saya tengok jam tangan, jarum jam menunjukkan pukul 7 petang. Hari dah semakin gelap. Pada masa itu juga, ada seorang perempuan datang. Wajahnya sangat cantik. Saya tidak fikir benda lain selain Bunian. Kemudian dia dekati saya. Dia ajak saya tidur di kampungnya. Saya pun setuju sebab hari pun sudah gelap. Kampung Bunian memang sunyi, seperti tiada penghuni. Jadi saya tidur di rumahnya selama 1 hari. Keesokan harinya, saya bagi tahu kepada Bunian itu, "Aku nak balik. Tolong hantarkan aku kepada ayahku." Dia bersetuju tetapi dengan satu syarat. Dia mahu saya kahwin dengan dia. Terkejut saya mendengarnya. Saya menolak syaratnya dan saya bagi alasan yang saya ni masih muda. Dia merayu tetapi saya tetap menolak. Beberapa minit kemudian, datang seorang budak. Budak tu sangat comel. Saya tidak tahu dari mana datangnya budak itu. Lalu dia menarik saya keluar dari situ. Selepas itu, budak tu bagi tahu saya, "Abang, ikut jalan lurus tu je. Jangan belok sana, belok sini." Dan dia ada bagi satu keris kecil. Katanya, keris itu sebagai tanda terima kasih kerana datang. Saya pun jalan. Tidak sampai 1 minit, ayah saya ada di kawasan itu. Dekat kawasan itu. Kau pergi mana? Dah 2 jam ayah cari." Pada masa tu, saya terfikir ayah saya mencari saya baru 2 jam. Sedangkan saya sudah tidur selama 1 hari. Sah, itu adalah alam Bunian. Kerana alam kita lambat daripada alam dia. Semasa saya jalan untuk balik, saya ternampak Bunian tadi menangis. Dan mukanya berubah menjadi buruk. Disebabkan saya ada keris kecil itu, dia tidak boleh ikut saya kecuali jika saya asapkan keris itu dengan asap kemian. Sampai sekarang saya tidak mahu asapkan keris itu. Takut-takut Bunian itu mengajak saya pergi ke alam dia kembali. Itulah kisah daripada Alif. Pengalaman tidur di kampung Bunian selama 1 hari dan diajak kahwin. Seram. Jadi pesan Alif kepada penonton semua, kalau nampak perempuan cantik ke dalam hutan, ajak pergi ke mana-mana, janganlah ikut. Bahaya. Kita berehat seketika. Saya akan sambung kisah seterusnya selepas lagu ini. Jangan ke mana-mana. Asal aku tanam dia. Dia belum mati lagi tu. Macam mana ni? Bulan mengambang, suasana tenang. Ku pandang engkau dari belakang. Ingatkah engkau tanah
Kau tanam aku sedangkan ku belum mati. Dendam, ku rasa dendam. Masa akan datang, ku balas dendam. Belum puas lagi di dunia ini, kau hancurkan hidupku ini. Larilah kau, lari, ajal kan menanti. Biarkan dendam ini semai di hati. Darahku ini mengalir di bumi. Ku teriak namamu, bibirmu terkunci. Dendam, ku rasa dendam. Masa akan datang, ku balas dendam. Belum puas lagi di dunia ini, kau hancurkan hidupku ini. Larilah kau, lari, ajal kan menanti. Biarkan dendam ini semai di hati. Kan ku balas dendam. Itu dia lagu Dendam daripada Qamar Zailan. Terima kasih, semoga terhibur dengan lagunya tadi. Sekarang saya akan sambung kisah seterusnya. Kisah ini dikongsikan oleh Pika yang tinggal di Pahang. Kisah ini berlaku di rumahnya sendiri. Kisahnya, pada waktu malam, saya sedang tidur. Dalam pukul 3 pagi, tiba-tiba phone saya berbunyi. Saya tidak tahu kenapa phone saya berbunyi. Phone saya berbunyi lebih kurang 5 saat dan terus berhenti. Saya cek phone saya, tiada sebarang panggilan. Dalam beberapa minit, saya terjaga dari tidur. Saya ternampak pakcik tua berbaju putih, bawa cangkul, lalu depan katil saya. Betul-betul depan katil saya, Eddie. Terperanjat saya. Saya takut. Saya terus menarik selimut dari kaki sehingga menutupi mulut saya. Saya tengok pakcik tadi jalan ke arah dapur. Pada malam itu, saya langsung tidak boleh tidur, Eddie, kerana terlalu takut. Jadi, malam itu saya baring di atas katil. Dalam pukul 5 pagi, saya ternampak tingkap bilik saya yang sudah dikunci terbuka sendiri, Eddie. Saya takut. Saya menutup muka saya dengan bantal. Kisah tambahan daripada Pika sewaktu di kampungnya. Katanya Pika, rumah atuknya terletak betul-betul di tepi kubur. Dalam pukul 12:30 malam, saya berbaring kat depan TV, berseorangan. Rumah atuk saya, pintu sliding, hanya menghalang pandangan dari luar dengan langsir sahaja. Apa yang berlaku pada malam itu? Saya lupa menutup langsir pintu hadapan. Jadi, langsir dalam keadaan terbuka. Saya bangun, nak tutup langsir. Saya berjalan ke arah pintu. Sampai depan pintu, saya menarik langsir. Sebelum langsir ditutup rapat, saya ternampak perempuan pakai kebaya lalu depan rumah atuk saya. Itulah kisah daripada Pika.
Seram Coba bayangkan kalau anda bangun pukul 3 pagi. Ternampak pakcik bawa cangkul lalu depan katil. Di dalam rumah bukan di luar rumah. Hehehe, jadi berhati-hatilah kepada yang menonton kisah seram sekarang berada di dalam bilik berseorangan. Sekarang saya sudah sampai di hujung video. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi support channel ini dan selamat malam.